Assalamualaikum, salam perjuangan. Apa khabar sahabat-sahabat semua yang bersiaran di seluruh Malaysia, di seluruh dunia bersama dengan Ahyat pada hari Isnin, malam Selasa ini 23 hari bulan Januari 2023. Tarikh yang istimewa hari ini 23/1/23. So selamat datang ke satu lagi segmen Punchline Hartanah. Ahyat duk cerita apa ni? Ahyat nak cerita tentang mutiara kata, tentang filosofi hartanah, tentang idea-idea dalam hartanah yang kalau kita belajar dan kalau kita kenali, insya-Allah dia akan memudahkan kita dalam perjalanan dunia pelaburan hartanah. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama malam ini. Dan hari ini Ahyat nak bercerita tentang punchline hartanah. Apakah punchline hartanahnya? Hidup satu perjuangan. Yeay. Okey, boleh tak komen atau salin nota, tulis. Hidup satu perjuangan. Hidup satu perjuangan. Dan kenapa punchline ni sangat-sangat penting? Ialah kita ni nak melabur hartanah. Kita ni nak cipta kekayaan dengan hartanah. Tetapi takut-takut kiblat dia salah. Oh, lain macam. Takut-takut kita ni mudah terpesong. Jadi terima kasih sahabat-sahabat semua yang komen. Hidup satu perjuangan, inilah perjuangan Ahyat untuk menyampaikan perjuangan, menyampaikan ialah dakwah perjuangan hartanah. Tapi sebelum itu, ni nak cerita sikit sahabat-sahabat semua. Kalau kita cerita tentang hidup satu perjuangan ni, malam ni Ahyat nak kupas apa itu hidup satu perjuangan. Sebenarnya kan, hidup satu perjuangan ni ialah satu kata-kata yang telah diilhamkan oleh Atuk Baharum saya. Boleh tak tulis? Atuk Baharum. So, Atuk Baharum saya ni, dia lahir September 1925 dan 25 September 1921. So doakan Atuk Baharum panjang umur. Beliau masih hidup dan September ini akan berumur 102 tahun. So itulah Atuk Baharum saya. Okey. Beliau adalah hero lah dalam hidup saya. So dua hero saya ni mak dengan ayah. Lepas tu Atuk Baharum. Syukur Alhamdulillah, hero-hero dalam hidup saya ni, role model, ikon-ikon saya nak jadi macam diorang ni masa kecil-kecil. Mak macam ayah, macam atuk. Inilah salah seorangnya Atuk Baharum. Doakan Atuk Baharum dipanjangkan usia dalam iman dan takwa, dalam kekuatan dan kesihatan. Biarlah umurnya itu bermanfaat. So Atuk Baharum saya ni dalam bahasa dia, hidup adalah satu perjuangan. Tapi saya ambil kata-kata itu dan saya rasa nak dijadikan bukanlah salah satu, menjadikan mutiara kata atau kata-kata keramat dalam komuniti pejuang hartanah. Hidup satu perjuangan. Dan kata-kata ini beliau telah ajar kepada ibu saya, Ibu Ahyat. Dan Ibu Ahyat telah mengajar Ahyat. Dan kini giliran Ahyat untuk menyampaikan dakwah ini kepada sahabat-sahabat yang lain. So hidup satu perjuangan ni sangat besar maksudnya, dan itulah yang Ahyat akan kupas malam ni. Okey. So dan ialah punchline ni semua dia menjadi macam mana dia menjadi filosofi, dia menjadi nilai-nilai di dalam diri seorang pelabur hartanah tu. So kalau kita ada nilai-nilai ini, insya-Allah kita akan ada sedikit panduan atau guideline sebagai seorang pelabur hartanah. Alright. So sebenarnya hidup satu perjuangan ni, kita hidup, okay fine. Dan perjuangan ni, sebenarnya kan bila Ahyat fikirkan, perjuangan ni bukan satu perkataan yang mudah sebenarnya. Satu perkataan yang besar. Ni maksud dia sangat-sangat besar. Sebagai contoh macam perkataan madani. Kan sekarang ni PM Anwar, PMX dan pentadbirannya nak membawa satu pemahaman tentang Malaysia Madani, kan? Malaysia Madani. Dan Madani itu, Malaysia Madani itu satu konsep yang sangat-sangat besar. Dan esok
Ahyat ada interview dengan Astro Awani. Astro Awani nak interview Ahyat, dan antara isu dia ialah dasar perumahan negara dan kaitannya dengan konsep terbaru ini, Malaysia Madani. So sama juga, perkataan perjuangan ni satu perkataan yang besar, ya, satu perkataan yang besar. Kalau anda setuju, type 1. Kalau anda setuju, type 1. Perjuangan. Wow, hidup satu perjuangan. Apa benda tu? Okey, apa benda tu kan? Okey, so macam ni. Hidup satu perjuangan ni macam ni lah. Okey, apa hidup yang tak ada perjuangan? Apa hidup tak ada perjuangan? Hidup yang tiada perjuangan tu hidup yang tak bermakna. Bermaksud, hidup satu perjuangan itu, bila hidup dalam hidup kita ni ada perjuangan, hidup kita lebih bermakna. Dan hidup kita ni bila ada perjuangan, hidup kita ni bukan hanya untuk wang ringgit. Bukan hanya untuk nak diri kita kaya. Itulah hidup satu perjuangan. Dan bila kita ada perjuangan dalam hidup, bermaksud kita ni berjuang lebih daripada diri kita sendiri, tapi kita berjuang untuk lebih daripada diri kita. Mungkin kita berjuang untuk mak ayah kita. Kita berjuang untuk pasangan hidup kita, isteri kita atau suami kita. Kita berjuang untuk anak-anak kita. Kita berjuang untuk jiran-jiran kita. Kita berjuang untuk tim kita, pasukan kita, kepada masyarakat, kepada ummah. Wow, itulah hidup. Kalau kita nak gambarkan hidup sebagai satu hidup yang ada perjuangan. Now, kembali kepada konsep lebih daripada diri kita sendiri kan. Dia ada 3 tahap tu kan. 3 tahap. So, tahap yang pertama tu kita berjuang untuk diri kita sendiri. Ada sesuatu yang kita perjuangkan, tapi nanti yang itu kita kupaskan kan. Okay, so first level kita berjuang untuk diri kita sendiri. Second level kita berjuang untuk keluarga kita. Mak ayah, macam saya sebut tadi, mak ayah, pasangan hidup kita, suami, isteri, anak-anak, saudara mara kita, cousin-cousin kita. So itu keluarga. Itu level 2. Dan level yang 3 tu untuk masyarakat, untuk ummah. Inilah 3 level perjuangan dalam hidup seseorang itu. So kalau nak kata seseorang yang ada perjuangan, maksudnya apa Selalunya apa yang Ahyat lihat, orang yang macam ni dia mesti ada sesuatu yang dia bimbangkan. Sesuatu yang dia bimbangkan. So Ahyat nak tanya, anda bimbangkan apa sekarang ni? Anda bimbangkan apa sekarang? Anda bimbangkan apa? Apa yang anda bimbangkan sekarang? Dan kalau kita lihat balik dalam hidup kita, mesti ada sesuatu yang kita bimbangkan. Dan dia tidak boleh bimbangkan tentang diri kita sendiri. Dia bimbangkan tentang orang lain. Dan apa-apa yang kita buat dalam hidup, dan kita boleh lihat kembali, mungkin kerjaya kita kerja kita, atau bisnes kita, apa yang kita bimbangkan? Apa yang kita bimbangkan? Ada tak anda bimbangkan sesuatu dalam hidup anda? Kalau anda berniaga, apa yang anda bimbangkan? So, orang yang ada kebimbangan, sebenarnya dia adalah orang yang berjiwa besar. You think about it, kalau kita fikirkan kembali, orang yang ada kebimbangan ni ialah orang yang berjiwa besar. Kerana dia mampu untuk bimbangkan orang lain. Ada setengah orang dia tak sempat pun bimbang pasal orang lain, because dia bimbang pasal diri dia sahaja. Diri dia pun ada banyak masalah. Yalah, kita ni banyak masalah dalam hidup kita kan, macam-macam cabaran. Tapi ada setengah orang yang dia bimbangkan orang lain. Kenapa dia boleh bimbangkan orang lain? Kenapa dia boleh bimbangkan orang selain daripada diri dia? Kerana dia berjiwa besar. Ya, itulah maksud dia, berjiwa besar. Kadang-kadang kita pernah dengar kan, terma ni, dia ni seorang pemimpin yang hebat. Dia seorang yang berjiwa besar. Berjiwa besar ni kenapa? Dia bukan nak menyelesaikan masalah diri dia sahaja,
tetapi dia sudah sampai satu tahap yang dia sudah memikirkan masalah orang lain, dia mampu memikirkan masalah orang lain. Dan orang yang berjiwa besar ni sebenarnya dia mampu untuk berfikir tentang orang lain. Itulah seorang yang ada perjuangan dalam hidup dia. Dan dia tidak lagi selfish. Dia tidak lagi hanya berfikir tentang diri dia, apa yang dia boleh manfaat, apa yang dia boleh dapat, tetapi dia dah memikirkan apa yang dia perlu buat untuk masyarakat, untuk orang lain. Inilah orang-orang yang berjiwa besar. Tetapi kembali kepada yang ayat sebut tadi kan, 3 level kepada perjuangan. 3 level kepada perjuangan. Level diri sendiri, keluarga, lepas tu masyarakat atau ummah. Dan bayangkan kalau kita tak dapat nak berjuang untuk diri kita sendiri pun, kita tak dapat nak settle masalah diri kita pun, macam mana kita nak berjuang untuk mak ayah, pasangan hidup, anak-anak, saudara mara, cousin mazen? Betul tak? So itu nak kena ada. Itu nak kena ada, tuan-tuan dan puan. Kita kena jaga diri kita sendiri dahulu. So ramai orang bila kata, oh saya nak berjuang untuk masyarakat, tapi untuk diri dia pun tak lepas, untuk keluarga dia pun tak lepas, maka dah salah dah tu. Sebenarnya dia ada juga adab-adab perjuangan ni. Adab-adab perjuangan. Sebelum nak berjuang untuk orang lain, dia kena tolong diri dia dulu. Berjuang untuk orang lain ni maksudnya nak tolong juga, nak tolong orang lain. Sebelum dia boleh tolong orang lain, dia kena tolong diri dia dahulu. Dia kena tolong diri dia dahulu. Okey. Jadi, ya betul. Mungkin Farhan ada sebut kat sini, dia bimbang golongan muda tidak memiliki hartanah. Ayat sangat-sangat bimbangkan perkara itu. Dan itu sebabnya ayat ada satu perjuangan. Perjuangan ayat di dalam, dan ayat telah asaskan komuniti pejuang hartanah. Komuniti pejuang hartanah ni apa bendanya? So, pejuang hartanah ni bukan satu NGO, bukan satu persatuan, bukan satu syarikat. Dia adalah satu komuniti. Dan bagaimana kita tahu kita ni dalam komuniti pejuang hartanah? Kalau anda terdetik rasa kebimbangan tentang isu-isu hartanah tu, dan anda rasa macam isu-isu ni perlu diperjuangkan, dah kira lah pejuang hartanah lah tu. InsyaAllah pejuang hartanah lah tu. Okay. So apa isu dia? Apa isu dia tuan-tuan dan puan dalam pejuang hartanah ni yang ayat telah asaskan pada tahun 2003. 2012 ayat mula mengajar, tapi 2013 ayat asaskan komuniti pejuang hartanah. Tapi sebelum itu 9 tahun ayat dah melabur hartanah daripada tahun 2003. Daripada 2003 tu ayat melabur hartanah yang pertama di Ceras, dan ayat dah banyaklah membeli hartanah tu. Pada tahun 2012 saya rasa ayat nak mula mengajar lah. Dan dia sebenarnya bukan kerana ayat nak mula mengajar tu, tapi mentor ayat, ada ramai mentor-mentor ayat ni, orang Cina kita ni, orang Cina. Dan dia kata, ayat, it's your time has come. I think you are ready to go on stage. You have to teach other people. You have to teach other people about property investment. You yourself, you have been investing. You yourself has been following me. You yourself, you are active in the investor clubs, in the community. So now is the time that you start teaching property investment. Dan kalau ramai orang tak tahu, anak-anak murid saya yang terawal dulu adalah golongan Chinese, Malaysian Chinese. Lepas tu Singaporean Chinese. Ayat ni banyak student daripada pelbagai negara. Ada Malaysia, Singapura, Brunei, South Korea, South Africa, Jerman, mana lagi? Itulah kot okay. Dan awal-awal dulu ayat mengajar dalam bahasa Inggeris. So lama-kelamaan bila ayat dah banyak dalam program, join program, lepas tu dapat mengajar hartanah. Dan ayat dapati penglibatan orang kita pada tahun 2003 sehingga 2011
2011, 2012, penglibatan orang kita ni kurang sangat. Yang membelinya pun kurang, melaburnya kurang. Yang datang program-program aktiviti majlis-majlis ni pun kurang. Datang expo pun kurang. Mana ni orang kita ni? Dalam kerisauan saya pada ketika itu, dan saya bagi tahu sifu saya, mentor saya kata saya perlu bergerak sendiri. Saya nak fokus kepada orang saya, orang Melayu, orang Islam. Dan sifu saya, dia lepaskan saya lah. Bukanlah dia ni saya ada sign agreement ke, saya kena kekal dengan dia ke. Tidak lah, maknanya dia cakap tak apalah, Ahyat pergilah, gerak sendirilah. Dan Ahyat teruskan dalam perjuangan Ahyat. Itulah perjuangan dalam komuniti pejuang hartanah. Apakah perjuangannya? Memperjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu, orang Islam. Itulah perjuangan dalam komuniti pejuang hartanah. Dan itulah perjuangan Ahyat. Perjuangan Ahyat ni nak memperjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu, orang Islam. Kerana apa? Berbalik kepada konsep perjuangan tu. Saya bimbang. Apa yang Ahyat bimbangkan? Mari kita cerita kebimbangan dalam hartanah. Yang pertama, anak cucu kita. Kalau anak cucu kita ni merempat di negara-negara maju. Okey, contohnya anak cucu orang Melayu, orang Islam kita ni, dia pergi ke New York, dia pergi ke London, dia pergi ke Paris, dia pergi ke Munich, Germany, dia pergi ke serata dunia, negara-negara maju, dia pergi ke Moscow, lain macam, dia pergi ke dia pergi ke mana? Melbourne, Sydney, Australia. Dia pergi ke negara Tokyo, Jepun. Bila anak-anak muda ni, bayangkan anak cucu kita ni pergi mengembara ke negara-negara maju, luar-luar negara ni, dan mereka merempat di negara orang. Kita rasa macam boleh terima kot. Macam okey lah, kita boleh terima. Alah, dia pergi Tokyo kot, negara maju, dia merempat di Tokyo. Kalau anak cucu kita pergi ke London, dia merempat di sana. Kita rasa macam, sedih juga tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua. Tapi bila kita kata mereka merempat berada di mana? Di negara-negara maju. Nah, bayangkan anak cucu kita merempat di tanah air sendiri. Anak cucu kita merempat di tanah air sendiri. Nak kata sedih itu, nak kata 2 kali sedih itu, 10 kali sedih itu, tak boleh nak brain, tak boleh nak terima. Inilah kebimbangan saya. Anak cucu kita, kalau kita tidak perjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang kita, apa nak jadi nasib anak cucu kita di tanah air sendiri? Jangan cakap di negara orang lain. Jangan cakap di negara-negara maju. Dekat negara kita sendiri, dia merempat. Dan adakah benda ini berlaku? Yes, benda ini berlaku. Saya nak bagi satu senario. Saya nak tanya korang. Saya nak tanya. Level kehinaan dia macam ni, dalam hartanah kat Malaysia ni tak banyaklah dimiliki oleh orang Melayu kita. Kita tidak ada statistik yang rasmi, tapi rata-rata macam tu lah, rata-rata macam tu. So, hartanah kita ni dimiliki oleh, let's say, Chinese. Lepas tu, kita ada pula golongan-golongan Bangla, penduduk dari Bangladesh datang ke Malaysia. Mereka sewa rumah-rumah yang dimiliki oleh pemilik orang Cina. Lepas tu, dia boleh pula berniaga, tuan-tuan dan puan. Dia berniaga, sewa atas sewa. Dia sewakan balik kepada orang Melayu. La ilaha illallah. Orang kita ni, kat negara kita sendiri ni, dia sewa dengan Bangla. Bangla sewa daripada Chinese. Macam mana Apa pendapat korang tentang senario ini? Inilah kebimbangan pertama. Ayat bimbang tentang anak cucu
yang akan merempat di tanah air sendiri, tidak memiliki hartanah di tanah air sendiri, tidak menguasai hartanah di tanah air sendiri. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, bagaimana pula orang lelaki? Orang lelaki ni dia jadi suami. Bila dia jadi suami, dia akan jadi ayah. InsyaAllah kalau dimewahkan rezeki, direzekikan Allah, kita dapat anak. Kita dapat dah berkahwin dan kita dapat anak. So, apa kebimbangan ayat? Macam mana ni orang lelaki? Orang lelaki yang menjadi suami, yang menjadi ayah, tak dapat imamkan keluarga di rumah sendiri. Now, tidak hina kalau kita menyewa. Ayat selalu sangat ulang benda ni. Tidak hina kita menyewa. Tetapi kalau menyewa itu kerana tiada pilihan, kalau menyewa itu adalah rancangan selama-lamanya, ialah kerana tidak ada pilihan, maka itu bukan satu perancangan yang baik. Akhirnya kita nak memiliki hartanah kita sendiri. Kenapa? Kerana kita bila memiliki hartanah ini, kita memiliki keselamatan, stability di rumah kita sendiri. So, bayangkan seorang suami, seorang ayah tak dapat nak imamkan keluarganya, nak ajar anak-anak solat, nak pimpin anak-anak solat, isteri solat, nak mengajar anak-anak baca Quran, nak memberi kasih sayang kepada anak di rumah sendiri. Sekali lagi saya ulang, tidak hina menyewa. Syukur Alhamdulillah, tugas kita ialah untuk menyediakan bumbung di atas untuk keluarga kita. Syukur. Kita boleh beli, kita boleh sewa. Akhirnya, ayat membayangkan, akhirnya siapa yang layak, mampu dan merancangkan dengan betul, insya-Allah dia boleh memilikinya. Tapi realiti dalam hidup kita ni, dalam dunia ini, tidak semua orang memiliki hartanah sendiri. Tidak. Mungkin adalah negara-negara yang di mana rakyatnya sendiri memang banyak memiliki hartanah. Sebagai contoh, memang sekarang ni kan ada banyak cerita pasal dasar perumahan negara, dan ada disebut bagaimana kerajaan hari ini nak merapati kerajaan Singapura dan belajar macam mana diorang ni, rakyatnya, 80% rakyatnya sudah memiliki hartanah sendiri. So, mereka nak lihatlah model-model tertentu tu kan. Okay, so tak adalah negara-negaranya, adalah 80% rakyat yang memiliki hartanah. Kat Malaysia ni pun memiliki hartanah. Dikabarkan daripada apa yang saya baca, ada yang mencecah 70% lebih. Dan saya pun rasa macam wow, satu percentage yang sudah cukup tinggi. Tapi masih ramai yang tak memiliki hartanah kan. So masih ada 20, 30, maybe 40% yang tidak memiliki hartanah, tidak berminat untuk memiliki hartanah, tidak mampu untuk memiliki hartanah, tidak nampak jalan untuk memiliki hartanah. Tapi akhirnya sekiranya kita berusaha dengan gigih gagah gila-gila, insya-Allah kita akhirnya mampulah nak memiliki hartanah sendiri. So bayangkan suami, seorang ayah dapat memiliki hartanahnya sendiri dan memberikan, dia membeli apa? Membeli keselamatan dan security dan stability untuk keluarganya. Itu nombor 2 untuk lelaki. Okey, nombor 3, kebimbangan saya ialah untuk para wanita yang akan menjadi isteri, yang akan menjadi ibu kepada anak-anaknya, isteri kepada suaminya. Nah, apa masalah orang perempuan ni? Ialah lelaki yang menjadi suami dia. Kenapa saya kata masalah? Ni saya seorang lelaki ni, tapi saya pun ada kakak, saya pun ada adik perempuan. Kita pun ada mak, makcik. Dan mereka ni semua orang wanita. Mungkin kita bukan orang perempuan, kita ni lelaki. Tetapi kita pun sedar bahawa orang perempuan ini ada satu cabaran yang besar, iaitu lelaki yang akan menjadi suaminya. Nah, apa masalah dia? Ada 2. Masalahnya, lelaki ini boleh meninggal dan lelaki ini boleh meninggalkan si wanita itu tadi, si isterinya tadi. Dalam dua-dua keadaan ini, meninggal atau meninggalkan. Bak kata sahabat saya MJ, dia cerai hidup atau cerai mati. Dalam dua-dua keadaan ini,
apa yang akan berlaku kepada si isteri yang juga seorang ibu yang ada anak-anak. Kita dah tak larat kan dengar dalam surat khabar, dalam berita tentang apa? Sebagai contoh mak mertua menghalau menantu dan cucu sendiri daripada rumah yang dimiliki oleh anaknya yang baru meninggal atau meninggalkan menantunya itu. Tak tahulah macam mana dalam drama selalu ada cerita-cerita macam ni. Terbaca dalam surat khabar pun kadang-kadang kita ada dengar-dengar juga perbualan family-family kita yang kenal-kenalan kita. Tak tahu yang mana ikut yang mana Kehidupan ikut drama ke drama ikut kehidupan? Yang mana korang rasa? A, kehidupan ikut drama. Drama kita ni macam-macam ni, tak tahu apa yang diajar dalam drama-drama kita. A, kehidupan ikut drama. Dan B, drama ikut kehidupan. Korang rasa yang mana? A ke B? Yang mana satu ikut yang mana satu? So, isteri-isteri ni pun wanita. Betapa pentingnya ada ilmu tentang pelaburan hartanah, pemilikan hartanah. Orang perempuan pun perlu berjuang dalam menguasai ilmu hartanah, dalam menguasai semula hartanah. Itu nombor 3. Dan nombor 4 ialah apa kebimbangan ayat. Kita kan masih dalam topik hidup satu perjuangan. Dan ini merupakan satu punchline di dalam komuniti ayat. Okey, so kalau kita tengok sahabat-sahabat semua, kebimbangan ayat yang nombor 4 ialah usahawan. Usahawan ni usahawan Melayu. Berniaga bagus sikit, berniaga hebat sikit, bisnes kencang, bisnes mantap, rancak. Dia menyewa. Dan bila landlord tu dia tengok, mamat ni berniaga dia makin maju lah. Renovate dia saja 1 juta lah. Bulan depan kita hantar surat lah. Kita hantar surat naikkan sewa. Biasa tak dengar benda ni? Siapa yang biasa dengar benda ni? Saya ada seorang student. Dia dihalau daripada premis perniagaan dia. Bukanlah dihalau secara halus. Macam mana penghalauan secara halus ini berlaku? Okey, Cik N, nama dia mula dengan N. Okey, Puan N, sewa kita, tempoh dia dah nak tamat dah. 2 bulan lagi, 60 hari lagi. So ni nak bagi tahu ni, nanti sewa naik 30%. Sewa naik 30%, babe. Macam mana dia nak survive? Sekarang ni pun dia macam cukup-cukup je. Macam tak larat lagi dah. Tapi tiba-tiba nak naik sewa 30%. Nah, bayangkan dalam kita berniaga, apa-apa bahan yang kita perlukan untuk berniaga. So, contohnya kita ada perkhidmatan atau kita ada produk. Bayangkan nak jadikan produk ni ada macam-macam bahan, betul tak? Contohnya tudung, ada kain, ada tukang jahitnya, ada dia punya benang lah, apa tak tahulah. Dia punya awning lah, dia punya aksesori ke apa-apa. Bayangkan satu komponen itu naik 30%. Bayangkan satu komponen itu naik 30%. Itu namanya, teruk jadinya. Bayangkan apa-apa elemen kita berniaga ni naik 30%. Contoh kalau nak buat rumah, harga tanah naik 30%. Harga besi, harga simen, harga apa, keseluruhan kos membina rumah naik 30%. Macam mana? Apa yang berlaku? Ada yang boleh survive, ada yang tak boleh survive, tak boleh nak naikkan harga lagi. Nasi lemak, contohnya beras tu, santan tu naik 30%. Kacang ke, ayam ke, bilis ke naik 30%. Sakit. So inilah yang berlaku. So akhirnya sahabat saya tu dia kena keluar. Dia kena keluar daripada premis tu. Dan
Ada je penyewa lain yang nak bayar. Tapi inilah namanya perjuangan, kebimbangan ayat dalam dunia hartanah untuk usahawan. Tak penting ke usahawan ada premis perniagaan sendiri? Dah tak larat saya tengok tuan-tuan dan puan. Ini baru satu kes. Yang perit dia, sahabat-sahabat semua, yang perit dia, bila kita keluar daripada shop lot, apa syarat dia? Kita kena pulangkan balik shop lot itu seperti mana kita terima shop lot tu. So kalau kita terima shop lot tu kosong, dinding putih, lantainya simen, pulangkanlah balik macam tu. Saya dah buat renovation dah buat ini, dah buat flooring, dah buat wainscoting, dah buat plaster ceiling. Landlord boleh cakap apa? Ada aku kisah. Ada aku kisah. Engkau dah tak berniaga lagi kot kat premis aku ni, kat rumah shop lot aku ni. Engkau pun dah nak belah. Tolonglah pulangkan balik dalam keadaan yang engkau terima dahulu. Kerana masa engkau masuk dulu, engkau sign tenancy agreement. Jangan salahkan siapa-siapa. Ini adalah perjanjian, klausa-klausanya, terma-termanya, syarat-syaratnya dipersetujui oleh dua pihak. Wow, macam ni tak ada langsung belas kasihan ke? This is business, brother. This is business. Ni bukan soal I tak berhati perut ke, tak boleh. Saya dah serahkan premis saya ni kosong. You kena pulangkan baliknya kosong. Kenapa selalu macam ni, tuan-tuan dan puan? Because bila kita sewakan semula kepada penyewa yang akan datang, kita tak tahu apa yang dia perlukan, apa yang dia nak. So dah satu hal pula, penyewa tu penyewa baru nak masuk, nak kena tanggung kos pula lah, nak merepair itu, merepair ni. Saya banyak owner-owner shop lot yang dia tidak dapat nak enforce benda ni. Contohnya, tingkat 1, tingkat 2 dia buatkan spa, jadi spa. Jadi spa. Dan okey Ashraf, okey. Dia buat spa. Spa ni, saya nasihatkanlah kalau you shop lot owner, ada orang nak buat spa, you better dapatkan depositnya lebih. Kerana spa ni dengan pipe-nya sana, dia tebuk sana, tebuk sini, dia tambah flooring, dia tambah tub, dia ada buat shower sana lah, ni bilik. Lepas tu dia belah je. Dah unit kita tu dah jadi macam tu. Bila ada penyewa baru datang, dia cakap, saya nak buat pusat tuition, saya perlukan 2 bilik tak besar je, saya tak perlu macam ni. Tuan owner tolonglah kosongkan balik ni, pecahkan balik ni saya. Kalau tidak saya tak nak menyewa. Ada satu tu saya pergi kat Senawang, 2 tahun dia tak sewa. Itulah bila kita tak dapat nak enforce benda ni. So isu dia bimbang pasal usahawan. Itu baru satu cerita kan, pasal kawan saya bernama Puan N, dia berniaga dekat Bangi. Ada satu lagi sekawan saya, nama dia dia Mr. S. Dia ada shop lot dekat Sungai Besi. Renovate saja 1 juta. Lepas tu datang satu surat, landlord halau dia. Bukan halau, landlord cakap nak naikkan kadar sewa 57%. Nak naikkan kadar sewa 57%. Ini memang dah masuk level Fir'aun ni, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua. Setuju ke setuju sangat? Kalau anda setuju, type 1. Ini memang dahsyat. Macam mana you sanggup buat macam tu? Macam mana kita sanggup buat macam tu? Macam mana? Naikkan sewa 57%. Dan kita pun minta berjumpa lah dengan Datuk ni dan merayulah jangan dinaikkan. Akhirnya dia tak naikkan juga 57%, dia naikkan berapa naikkan 20% ke macam tu lah. Akhirnya sahabat saya tu belah, dan itulah merupakan satu hikmah dia. Hikmah dia pergi, dia dapat beli satu bangunan berapa tingkat? 4 ke 5 tingkat. Dia beli satu bangunan 4-5 tingkat.
Itulah cerita dia. Bila kita tidak menguasai hartanah. Belum cerita lagi sahabat saya yang dia sewa, bisnes dia maju, dan dia sewa kilang. Akhirnya kilang tu dia cakap, I ada problem business, I nak jual lah I punya kilang. You nak beli tak? Dia letak harga tinggi-tinggi. Lepas tu tinggi punya tinggi, memang dia tak mampulah nak membayarnya. Akhirnya dapat kepada pembeli yang bukan orang Melayu. Akhirnya jadi macam tu tuan-tuan dan puan. Dah dia kena pindahkan seluruh kilang dia ni, kilang, ke satu lokasi yang baru. Allah, dah lah jauh, dah lah tak strategik dan sebagainya. Inilah kebimbangan ayat, sahabat-sahabat semua. So nampak tak 4 kebimbangan ayat ni? Inilah perjuangan dia, memperjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu, orang Islam kita ni, untuk anak cucu kita ni, supaya dia bermaruah di tanah air sendiri. Tak tahulah apa nak jadi kalau kita tak perjuangkan. Akan melepas je tanah-tanah milik kita, hartanah-hartanah milik kita kan. Bagaimana saya nak bimbang tentang orang lelaki yang jadi suami, yang jadi ayah. Saya bimbangkan tentang orang wanita yang menjadi isteri, yang menjadi ibu. Yang saya bimbangkan usahawan. Itulah dia pejuang hartanah. Itulah dia pejuang hartanah. Itulah sedikit sebanyak yang saya nak kupaskan tentang apa, sahabat-sahabat semua, tentang punchline malam ini, tentang hidup satu perjuangan. Ayat sedang kumpulkan punchline-punchline hartanah ni, filosofi hartanah ni, mutiara kata dalam hartanah ni, macam peribahasa hartanah. Dan mungkin dalam perkongsian ayat setiap hari ini dapat memberikan satu energi, dapat memberikan satu suntikan dan satu manfaat untuk anda semua, agar anda pun dapat menguasai semula pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu, dalam kalangan orang Islam. Alright, so begitulah perkongsian ayat malam ini. Ayat berdoa agar anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian punchline hartanah. Dan ini adalah punchline yang keempat. Kalau tengok-tengokkan tadi, ada berapa ni? Ada berapa punchline ni? Ada 50, 60 punchline ni. Kalau satu hari, dia akan jadi 60 hari pun tak settle. Mungkin sebelum puasa dapat selesaikan semua punchline hartanah. Mungkin tak sempat ni. Mungkin Ahyat rasa nak buat 2 kali sehari, supaya dapat luahkan segala yang terkubur di dalam hati ni, insyaAllah. Dan itulah yang Ahyat akan kongsikan dalam hari esok. Ahyat dah pilih dah satu lagi punchline yang menarik untuk Ahyat kupaskan dalam kita bercerita tentang pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu, orang Islam kita. Semoga sahabat-sahabat semua dapat menguasai semula hartanah di tanah air sendiri. So dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Bye-bye.